Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Khalisa Auni binti Nordin. Saya daripada Seksyen 6. Nombor matrik saya KBJ 2008-10449. Saya memegang watak sebagai pendakwa dan juga peguam bela. Nama saya Nur Hasyah Izzati binti Yusmi, KBJ 2008-10434. Saya memegang watak polis dan inspektor. Nama saya Nur Natasha binti Syam Saimun dari Seksyen 6. Saya akan memegang dua watak iaitu hakim dan juga saksi yang bernama Puan Natasha. Nama saya Nur Ilyas Syahira binti Muhammad Azli Syam, KBJ 2008-10441. Saya daripada Seksyen 6. Saya memegang watak sebagai jurubahasa dan tertuduh. Mahkamah bangun. Jurubahasa, ada berapa kes untuk hari ini? Terdapat satu kes perbicaraan ya Arif di dalam Mahkamah Seksyen Selayar Selangor. Kes bernombor 63052017. Kes pendakwa melawan peguam bela. Pendakwa boleh memulakan prosiding. Ya, saya Yang Arif yang bernama Nur Khalisa Auni binti Nordin bertindak sebagai timbalan pendakwa Yang Arif. Saya mohon pertuduhan dibacakan terhadap tertuduh. Bahawa kamu Nur Ilyas Syahira binti Muhammad Azli Hisham pada 3 Julai 2018 lebih kurang pada pukul 6.20 petang bertempat di Jalan Nakhoda Kiri 3, Batu Kif dengan sengaja telah didapati bersalah kerana menganiaya mangsa sehingga menyebabkan kecederaan di sebuah rumah. Oleh yang demikian, kamu telah melakukan kesalahan yang boleh dihukum di bawah dakwaan mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-kanak 2001 yang membawa hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara maksimum 20 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Sementara itu, bagi pertuduhan kedua pula, tertuduh didakwa menupuskan mayat mangsa dengan niat untuk menyembunyikan kematiannya bagi menyebabkan dia terlepas hukuman di lokasi dan masa yang sama. Bagi kesalahan itu, dia didakwa mengikut Seksyen 201 Kanun Kesiasaan yang membawa hukuman penjara maksimum 3 tahun dan boleh didenda jika disabit kesalahan. Saya faham ya Arif. Kamu mengaku bersalah ataupun ingin minta dibicara? Saya mengaku tidak bersalah dan minta untuk dibicarakan. Bolehkah kamu menceritakan secara terperinci apakah yang telah berlaku kepada kamu dan mangsa iaitu Adam Raikal pada tarikh 3 Julai 2019 di antara pukul 6.20 petang hingga 6.50 petang? Pada pukul 6.30 petang, saya telah menelefon penjaga Adam Raikal iaitu ibunya untuk memaklumkan bahawa seorang lelaki yang tidak dikenali telah mengambil mangsa pada petang tersebut secara terburu-buru. Sebagai pengasuh yang bertanggungjawab, saya berasa pelik disebabkan pada kebiasaannya ibu Adam Raikal yang akan mengambil mangsa, bukan orang lain. Adakah hanya lelaki yang tidak dikenali itu saja yang mengambil mangsa ketika itu? Ya, benar ya Arif. Hanya dia sahaja yang mengambil mangsa pada ketika itu. Saya hanya sempat bertanyakan kepada lelaki itu, mengapa beliau dalam keadaan terburu-buru. Dia berkata kepada saya bahawa dia mahu membawa Adam Raikal bersiar-siar. Baiklah, terima kasih Ilyas Syahira. Setakat ini saja, saya tidak mempunyai soalan lagi Yang Arif. Baiklah, anda boleh keluar. Baiklah pihak pendakwa, adakah kamu telah bersedia untuk prosedur selanjutnya? Ya Yang Arif, pihak pendakwa akan mengemukakan dua orang saksi pendakwaan. Kami memohon kebenaran mahkamah yang mulia ini untuk memanggil saksi iaitu Inspektor Nur Hasyah Izzati binti Rusmi untuk memberikan keterangan. Bahawasanya saya Ilyas Syahira nombor kad pengenalan 9983608547 dengan sesungguhnya dan suci hati mengaku bahawa segala keterangan yang akan saya nyatakan
dalam pembicaraan ini adalah benar. Tidak ada yang tidak benar melainkan yang benar belaka. Bahawasanya saya Nur Haisyah Izzati binti Rizmi, nombor kapitanan saya 990226110076. Dengan sesungguhnya dan suci hati mengaku bahawa segala keterangan yang akan saya nyatakan dalam pembicaraan ini adalah benar. Tidak ada yang tidak benar melainkan semua yang benar. Dengan izin Ya Arif, Inspektor sila nyatakan kepada mahkamah ini nama, umur dan juga pekerjaan anda. Saya Nur Haisyah Izzati binti Rizmi, berumur 22 tahun. Sekarang saya merupakan pengawal penyiasat di IPD Ceras. Apakah tujuan Inspektor hadir ke mahkamah pada hari ini? Untuk memberi keterangan mengenai kes penderaan terhadap Adam Raikal. Menyebabkan kecederaan parah terhadap siapa itu, Inspektor? Terhadap mangsa yang bernama Adam Raikal. Bolehkah Tuan Inspektor menceritakan secara menyeluruh tentang kejadian tersebut? Baiklah, saya merupakan sebagai inspektor bertugas pada hari tersebut bersama-sama dengan beberapa orang lagi anggota polis yang lain. Pada malam tersebut, ibu bapa mangsa telah membuat laporan kepada pihak polis bahawa Adam Raikal telah dilari oleh seorang lelaki. Pada 11 malam hari Selasa, kami telah berjumpa mayat mangsa disorot di bahagian peti beku sejuk ais. 2 pintu berpakaian lengkap dibalut tikai napkin dan disumbat di dalam beg berwarna hijau. Inspektor nampaknya betul-betul yakin akan masa tersebut, iaitu pada pukul 11 malam. Bolehkah Inspektor terangkan kepada mahkamah bagaimana yakin dengan waktu yang dinyatakan? Bertahan Yan Arif, soalan yang dikemukakan oleh pihak pendakwa tidak relevan dengan pokok pembicaraan ini. Yan Arif, kami ingin membuktikan bahawa keterangan ini tidak akan bercanggah dengan bukti-bukti laporan perubatan mangsa. Batahan ditolak. Inspektor sila jawab soalan tersebut. Berapa lama mangsa yang diambil untuk sampai ke tempat kejadian? Lebih kurang 10 minit. Bolehkah Inspektor gambarkan kepada mahkamah bagaimana keadaan tempat kejadian pada masa tersebut? Setibanya kami di sana, kami bersama ibu mangsa meraung kesedihan seolah-olah meminta anaknya dikembalikan. Manakala bapa mangsa cuba menenangkan keadaan. Pihak polis IPD Ceras mengeluarkan peti sejuk dari rumah tertuduh untuk meneruskan siasatan. Adakah Tuan Inspektor boleh menggambarkan tempat kejadian tersebut? Ya, saya boleh cam tempat kejadian tersebut. Adakah gambar ini menggambarkan tempat kejadian tersebut? Ya, ini adalah tempat di kawasan perumahan Jalan Nahkota, kiri 3 Kampung Nahkota, Batu Ceras, Gombak. Apakah yang dijumpai Tuan Inspektor pada tempat kejadian tersebut? Kami menjumpai mangsa Adam Raikal ditemui di dalam peti sejuk 2 pintu dengan berpakaian lengkap dan dibalut di kain napkin dan disumbat di dalam beg berwarna hijau. Apakah yang terjadi kepada mangsa pada ketika itu? Mangsa telah ditemui meninggal di tempat kejadian tersebut. Baiklah, seterusnya, apakah dilakukan oleh pihak Tuan Inspektor? Sementara anggota yang lain memeriksa tempat kejadian, saya telah menemu ramah jiran terdekat untuk mendapatkan keterangan berkenaan kejadian tersebut. Baiklah, bolehkah Tuan Inspektor menceritakan sedikit tentang keterangan oleh jiran? Jiran menceritakan kepada saya yang beliau mendengar suara seorang bayi menangis secara berterusan lebih kurang pukul 9.30 pagi. Bilakah tertuduh ditangkap dan di mana? Tertuduh telah ditangkap di rumahnya di Jalan Nahkota Kiri 3, Kampung Nahkota, Batu Ceras, Gombak. Bagaimana pula keadaan tertuduh sewaktu tangkapan itu dibuat? Sewaktu sampai di rumah tertuduh, kami mendapati tertuduh sedang berada dalam keadaan ketakutan. Semasa soal siasat, adakah tertuduh mengaku bahawa dia yang bersalah? Tidak, di sebaliknya dia menyatakan yang dia tidak sengaja dan menyatakan
dia tidak tahu apa-apa yang berlaku terhadap Adam Raikal. Baiklah, terima kasih Puan Inspektor. Setakat ini sahaja dulu Ya Arif, saya tidak mempunyai soalan lagi. Ya Arif, Inspektor tadi ada menyatakan bahawa dia adalah saksi mengenai kes kematian kanak-kanak yang bernama Adam Raikal. Ya, betul. Pendakwa, ada apa-apa soalan lagi untuk saksi ini? Arif, saya tidak ada soalan lagi buat saksi ini. Saya mohon agar saksi dibebaskan. Baiklah, anda boleh keluar. Yang Arif, pihak pendakwaan memohon kebenaran mahkamah yang mulia untuk memanggil saksi pendakwaan yang kedua iaitu Puan Natasha untuk memberikan keterangan. Bahawasanya, saya Nur Natasha binti Syam Simon, Nur kad pengenalan 192-670-86547 dengan sesungguhnya dan sepenuh hati mengaku bahawa segala keterangan yang akan saya nyatakan dalam perbicaraan ini adalah benar. Tidak ada yang tidak benar melainkan yang benar melaka. Dengan izin Ya Arif, Puan Natasha, sila nyatakan kepada mahkamah ini nama, umur dan pekerjaan anda. Nama saya Nur Natasha binti Syam Simon, berumur 27 tahun dan bekerja sebagai jururawat di Wad Kanak-Kanak Hospital Kuala Lumpur HKL. Apakah tujuan Puan Natasha hadir ke mahkamah pada hari ini? Ya, saya adalah ibu kandung kepada mangsa dan menjadi saksi untuk kes penderaan terhadap Adam Raikal Muhammad Sofi, dan saya hadir di mahkamah pada hari ini untuk memberikan keterangan mengenai kes penderaan sehingga menyebabkan kematian terhadap anak saya. Terima kasih Puan Natasha. Menurut rekod penyiasatan, Puan Natasha merupakan orang yang menerima panggilan daripada premis kejadian dan mendapat maklumat bahawa mangsa Adam Raikal telah dibawa lari oleh seorang lelaki yang tidak dikenali asal-usul. Ya, saya. Adakah Puan Natasha pernah memberikan keterangan di mahkamah pada sebelum ini? Ya, saya pernah. Bolehkah Puan Natasha menceritakan kepada mahkamah apa yang berlaku pada 3 Julai yang lalu? Pengasuh hubungi saya dengan nada yang yakin yang mengatakan anak saya telah diambil oleh seorang lelaki. Saya ingatkan betul-betul anak saya dilarikan kerana tidak terfikir langsung pengasuh akan buat Adam begitu. Tapi bila tahu anak saya ditemui di tempat tidak sepatutnya, saya tak boleh terima dan saya tidak dapat bayangkan keadaan anak saya ketika itu. Izinkan saya Yang Arif, Puan Natasha tadi ada menyatakan bahawa kanak-kanak yang bernama Adam Raikal dibawa lari oleh orang yang tidak dikenali. Ya, betul. Pendakwa, ada apa-apa soalan lagi untuk saksi ini? Yang Arif, saya tidak ada sebarang soalan lain lagi terhadap saksi ini. Saya mohon saksi ini agar dibebaskan. Baiklah, anda boleh keluar. Dengan izin Yang Arif, pihak kami telah membuktikan bahawa terdapat kes penderaan sehingga menyebabkan kematian ke atas mangsa iaitu Adam Raikal Muhammad Sofi atas beberapa faktor utama iaitu: yang pertama ialah Inspektor Haris Syed Izzati telah membuktikan bahawa peti sejuk beku 2 pintu menjadi bahan bukti utama bahawa tertuduh dengan sengaja memasukkan mangsa Adam Raikal dalam keadaan berpakaian lengkap dan dibaluti dengan kain napkin ke dalam beg hijau. Justeru motif tertuduh mengakibatkan kematian kehadap mangsa iaitu Adam Raikal. Kedua, keterangan oleh jiran yang telah dinyatakan oleh inspektor turut mengesahkan bahawa mangsa telah menangis teresak-esak. Justeru disebabkan oleh tertuduh telah menghempas kepala bayi ke dalam dan menyebabkan pendarahan di bahagian kepala. Ketiga, keterangan oleh saksi yang telah dinyatakan bahawa tertuduh membuat panggilan kepada saksi bahawa mangsa telah diambil oleh orang yang tidak dikenali meskipun kejadian itu adalah rekaan semata-mata.
Konklusinya, di sini pihak pendakwa ingin menekankan bahawa pihak kami telah memberikan bukti yang kukuh dan keterangan yang jelas oleh saksi-saksi yang jelas tentang kes penyiksaan terhadap mangsa iaitu Adam Rekal sehingga menyebabkan kematian. Justeru, pihak pendakwa memohon kepada Mahkamah Yang Mulia ini untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal ke atas tertuduh sebagaimana yang telah dilakukan oleh beliau terhadap mangsa. Sekian, terima kasih. Saya berbincang dengan anak guang saya ingin memohon kepada mahkamah supaya mengurangkan hukuman atas sebab-sebab tertentu. Yang pertama adalah tertuduh merupakan orang kurang upaya. Tambahan pula ini merupakan kesalahan pertama yang dilakukan oleh tertuduh dan ingin berjanji bertaubat di lain waktu. Yang kedua adalah pesalah juga merupakan penyumbang utama dalam memberi nafkah dan pendapatan kepada keluarganya. Yang ketiga ialah tertuduh juga yang masih bujang mempunyai seorang anak angkat yang merupakan seorang kelainan upaya yang berumur 3 tahun memerlukan penjagaan rapi oleh ibu. Hal ini kerana anak angkatnya telah dijaga sejak anaknya berusia 2 bulan lagi. Konklusinya di sini, pihak tertuduh berharap pihak mahkamah dapat mempertimbangkan semula hukuman yang akan dijatuhkan ke atas tertuduh dengan sebab-sebab yang telah diberikan. Sekian, terima kasih. Baiklah, setelah mendengar hujah pihak pembelaan, mahkamah dengan ini memutuskan bahawa terdapat kes penyiksaan terhadap mangsa Adam Rekal berdasarkan faktor-faktor ini. Saya berpuas hati dengan saksi-saksi yang dikemukakan oleh pihak pendakwa raya. Pihak pendakwa raya telah berjaya membuktikan penyiksaan sehingga menyebabkan kematian di dalam kes ini. Ini dibuktikan dengan keterangan-keterangan daripada kesemua saksi pihak pendakwa. Saya mendapati tiada sebarang keraguan dalam pembuktian ini. Yang kedua, tertuduh didapati bahawa tidak mampu untuk memberikan keterangan dengan jelas kepada pihak polis dan menyebabkan keraguan kepada pihak mereka. Dan yang ketiga, bukti jelas menunjukkan bahawa mangsa Adam Rekal telah dijumpai oleh inspektor di dalam peti sejuk 2 pintu dan mangsa didapati telah meninggal dunia. Oleh yang demikian, mahkamah memutuskan bahawa terdapat kes penyiksaan sehingga kematian di pihak pendakwa. Dan dengan ini, mahkamah mengarahkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM18,000 dengan seorang penjamin. Selain syarat tambahan, melaporkan diri di balai polis berdekatan 2 kali sebulan dan tidak mengganggu saksi. Mahkamah bersurai. Mahkamah bangun bersurai.